Assalamualaikum, Cikgu Eniani sini. Kepada rakan-rakan MGS, ramai yang bertanya tentang tips pemakanan sihat untuk MGS seperti kita ni lah. Terutama sekali kepada rakan MGS yang baru diagnose MG, sebab mereka ni sedang dahagakan maklumat tentang bagaimana untuk kekal hidup sihat walaupun dalam badan kita ada MG. Baik, tips pemakanan bagi MGS ni, bagi kakak, bagi Cikgu Yani, pertama sekali tidak perlu berdiet, ya. Berdiet yang berlebihan ataupun menjaga pemakanan yang berlebihan itu juga bahaya untuk MGS sebenarnya, kerana badan kita ni masih memerlukan khasiat makanan untuk kekal sihat, kerana di dalam badan kita ni, di dalam badan MGS ni ada juga ejen-ejen yang sedang memakan khasiat-khasiat makanan kita. Jadi pertama sekali sebenarnya ada beberapa tips lah, ya. Pertama sekali kita ikuti tips pemakanan sihat suku-suku separuh, ya. Bila untuk makan pun penting juga, masa pemakanan kita penting juga. Masa makan, sarapan pagi penting kepada MGS, sarapan pagi sangat penting, dan senaman ringan juga penting, tetapi jangan terlalu terdedah dengan matahari, kerana matahari akan menyebabkan kita lebih weak. Tetapi tidak boleh juga kita tidak kena matahari. Jadi matahari yang selepas pukul 9 itu lebih baik elakkanlah. Jadi pemakanan yang perlu kita ambil pada waktu sarapan pagi, kalau cikgu sendiri, cikgu makan seperti biasa, cikgu bersarapan pagi dengan meminum minuman panas. Biasanya cikgu minum Milo atau teh atau tapi cikgu memang tidak boleh minum kopi lah. Kemudian untuk makanan terpulang, makan nasi lemak ke, makan nasi kuning ke, makan mi goreng, terpulanglah pada selera masing-masing kan. Tetapi cuba untuk jangan berlebihan, itu yang penting. Kemudian makanan yang perlu kita elakkan, ya, cikgu akan kongsikan makanan yang perlu kita elakkan. Tetapi sebelum itu makan tengah hari dan juga makan malam penting, ya. Jangan cuba kata saya menjaga makanan, jadi malam saya tidak makan. Boleh, tetapi ikutlah proses atau lingkaran masa yang sesuai. Contohnya, kalau Cikgu Yani sendiri untuk sebab sebelum ini Cikgu Yani makan prednisolon sehingga menyebabkan badan Cikgu Yani naik sehingga 85 kilogram dengan berat yang sangat memeranjatkan, dengan ketinggian yang 153 sahaja, tidak sesuai dengan bersaiz besar. Sebab ia akan menggalakkan lagi kesakitan pada sendi-sendi lutut kerana berat badan tidak seimbang. Jadi bagaimana Cikgu Yani buat? Cikgu Yani mengamalkan proses pemakanan, pengambilan makanan intermittent fasting tu. Tetapi bukan tidak makan langsung. Cikgu akan ikut jam. Pada waktu pagi, cikgu akan bersarapan pagi pada pukul 6.30 pagi. Sebab kita perlu makan ubat kan sebelum pukul 8 pagi. Jadi, ataupun pada 8 pagi kita makan ubat. Kemudian, cikgu akan minum lagi, minum-minuman, minum-minum ringan, minum panas ataupun minum Nestem pada pukul 10 pagi. Kemudian pukul 1 tengah hari, cikgu akan makan nasi. Mesti, wajib. Kemudian cikgu akan minum-minum petang lagi, terpulanglah makan buah-buahan, makan kuih muih, terpulang. Kemudian pada waktu petang, cikgu akan makan malam sebelum pukul 8 atau pukul 9 malam. Sebelum pukul 8 atau 9 malam.
itu makan berat, pengambilan makan nasi, sebab hasiat badan tu sempat diserap sebelum kita tidur kan. Jadi itulah yang cikgu amalkan selama 4 tahun. Tahun ini tahun yang keempat. Jadi cikgu rasa lebih sihat dan berat badan cikgu pun agak stabil. Kemudian cikgu punya catatan-catatan berkaitan dengan makanan-makanan yang cikgu perlu elakkan sebagai MGS. Ini tips kepada MGS yang baru diagnose, yang ataupun yang sudah ada MG, yang sudah lama tetapi masih lagi belum dapat memastikan makanan mana yang perlu dielakkan, makanan mana yang perlu dikurangkan, ya. Jadi pertama sekali pengambilan daging merah, ya, makanan yang berasaskan protein tinggi, itu perlu dikawal kerana pemakanan protein tinggi ini akan menggalakkan kita punya body weakness. Dari segi saintifiknya cikgu tidak dapat jelaskan, tetapi itu yang cikgu dapat rasa pada diri cikgu sendiri. Apabila cikgu mengambil makanan daging merah, cikgu boleh berasa weak. Kadang-kadang cikgu akan dapat memerhatikan ada lingkaran-lingkaran merah yang akan keluar di atas permukaan kulit cikgu, dan juga cikgu akan rasa sangat weak dan sakit sendi. Itu kemungkinan sebab uric acid lah, producing uric acid daripada daging yang dimakan. Kemudian pengambilan seafood, ya, pengambilan seafood dan juga makanan mentah, ya, makanan mentah. Untuk MGS cikgu tidak galakkan lah. Cikgu kalau boleh cuba elakkan pengambilan makanan mentah, sushi, steak, ya, steak yang medium rare ke ataupun yang mentah ataupun yang masih berdarah, itu kalau boleh elakkan kerana MGS kita ada antibody banyak di dalam badan. Jadi jika kita mengambil makanan-makanan mentah dan juga steak yang masih berdarah, dia akan menggalakkan lagi kita punya penghasilan antibody di dalam badan dan menyebabkan krisis MG kita akan meningkat. Kemudian pengambilan sayur-sayur hijau juga perlu diperhatikan. Sayur-sayur hijau yang boleh menggalakkan produce kita punya antibody, itu perlu dikenal pasti sebab setiap badan itu berbeza. Kalau cikgu ni, inilah yang cikgu punya pengalaman. Pengambilan yang cikgu makan, sayur-sayur hijau yang cikgu perlu elakkan, ada beberapa sayur hijau, sayur daun yang pekat seperti sayur sawi. Kena pasti sayur-sayur yang menyebabkan pemekatan darah, pencairan darah, kena kenal. Jadi itu juga sebenarnya akan menyebabkan kita lemah di dalam, ya. Kemudian pengambilan rempah ratus, ya, rempah ratus seperti habatus sauda, cengkeh, madu, bawang putih, itu semuanya perlu dikawal. Kalau boleh elakkan pengambilan makanan-makanan berempah ratus yang memanaskan badan, seperti yang suka makan makanan di kedai mamak, restoran mamak, itu pun kena perhatikan juga sebab di restoran mamak dia menggunakan banyak rempah ratus yang boleh memanaskan dalaman badan kita. Jadi sebagai MGS, rempah ratus yang boleh memanaskan badan ini akan dan rempah ratus ini kan bersifat antibody, antibiotik. Jadi ia akan menggalakkan antibody kita lebih panas di dalam dan lebih tergalak untuk berperang lagi di dalam. Jadi cuba elakkan makanan yang terlalu berlebihan rempah ratus. Itu kepada MGS, ya. Dan kalau kepada cikgu sendiri, memang cikgu akan rasa weak kalau terlalu kerap makan nasi biryani, kerap makan
kari kambing ataupun makanan-makanan di kedai mamak, ya. Itu sebab rempah ratus terlalu tinggi. Pelbagai jenis rempah yang mereka gunakan. Madu dan bawang putih ialah bersifat antibiotik, ya. Dia bersifat antibiotik. Jadi semua makanan yang bersifat menggalakkan, meningkatkan sistem imunisasi badan perlu dielakkan. Itulah makanan yang perlu dikawal, ya, dikawal. Tidak boleh hentikan, tetapi kita kena kawal sebab kita masih perlukan khasiat-khasiat makanan tertentu, bukan? Jadi selain itu juga makanan bertenusu tinggi. Kenapa kita perlu elakkan ataupun kawal makanan bertenusu tinggi ini? Kerana ada badan yang boleh menerima bahan tenusu macam keju, cheese, kan? Cheese, susu krim tinggi, susu lemak tinggi, susu rendah lemak. Semua itu sebenarnya kita perlu kawal pengambilan kerana MGS ada yang tidak toleran dengan bahan tenusu. Boleh menyebabkan dia diarrhea ataupun cirit-birit. Cirit-birit ini bahaya kepada MGS. Apabila badan kita lemah, antibodi di dalam badan kita akan menyerang, mereka akan berperang di dalam, dan itu yang akan meningkatkan krisis yang boleh menyebabkan kita kadang-kadang terpaksa mengambil rawatan di hospital secepat mungkin, ya, kerana ada yang boleh menyebabkannya menyebabkan masalah pernafasan, ya. Jadi elakkan makanan yang bertenusu tinggi. Kemudian begitu juga dengan makanan yang mengandungi yeast tinggi seperti roti, pengambilan roti ataupun pengambilan makanan-makanan yang mengandungi yeast tinggi ini, kerana yeast kan bersifat bakteria. Jadi Cikgu Yani tidak berapa menggalakkan lah. Boleh mengambilnya seperti untuk sarapan pagi, boleh, tetapi pastikan minum air sebanyak yang mungkin, ya, jika mengambil makanan berbentuk yeast ini. Tetapi jangan jadikannya makanan ruji, ya. Roti boleh diambil tetapi kawal. Kemudian makanan yang paling penting yang perlu, kalau boleh elakkan kepada MGS, elakkan pengambilan makanan-makanan frozen, makanan-makanan yang diproses sejuk beku, ya. Makanan-makanan yang diproses ini mengandungi banyak bahan kimia yang boleh menggalakkan antibodi kita meningkat, ya, peningkatan antibodi, ataupun yang boleh menggalakkan aktivasi antibodi kita di dalam badan, ya. Macam Cikgu Eniani sebelum ini memang suka makan makanan tin untuk pergi berkemah, camping, semua tu kena bawa lah kan makan makanan tu, tetapi kontrol, jangan makan banyak sangat. Kemudian makanan elakkan minuman berkafein. Minuman berkafein ni kita kena elakkan apabila kita mengambil ubatan prednisolon, mengambil ubatan AZA, kerana minuman berkafein ini pengambilannya bersama dengan prednisolon ataupun sebarang steroid yang kita ambil akan menyebabkan kita kekurangan sel darah merah dengan cepat, ya. Jadi elakkanlah pengambilan kafein. Dalam teh pun ada kafein, dalam kopi pun ada kafein, dan juga minuman berkarbonat. Minuman berkarbonat ni minuman bergas, ya. Minuman bergas tu elakkan kalau boleh minum, tetapi jangan jadikannya minuman harian. Boleh sekali-sekala, dipersilahkan, tetapi semuanya moderate sahaja, bersederhana, ya. Kemudian apa lagi? Makanan yang mengandungi purin tinggi. Makanan yang mengandungi purin tinggi seperti oat, ya.
Oatmeal mengandungi purin yang sangat tinggi. Oatmeal, kobis, brokoli, cauliflower, pulut, apa lagi ya, yang ini yang akan menyebabkan producing uric acid kita terlalu tinggi. Apabila uric acid kita tinggi, bagi MGS yang ada sakit sendi-sendi, dia akan menyerang sendi-sendi. Jadi pengambilannya perlu dikawal, dikurangkan, dan kalau boleh untuk tempoh dalam rawatan, cut pengambilan purin tinggi ini. Boleh diambil tetapi janganlah terlalu banyak, ya. Jadi elakkan yang ini supaya kita dapat menyekat aktivasi di dalam badan kita, sebab kita tidak tahu berapa banyak antibodi baik, berapa banyak antibodi jahat yang ada dalam badan kita ini. Ada yang buat pemeriksaan antibodi, kita boleh tahu adakah kita punya tahap dalam 8.5 kah, 10.5 kah tahap antibodi kita. Macam Cikgu Yani memang sebelum ini sangat tinggi. Jadi elakkan juga aktiviti sauna. Sauna kepada MG ialah musuh ketat. Bukan saja makanannya, bukan saja makanan. Mengapa? Kerana seperti yang Cikgu kata awal-awal tadi, kita tidak boleh terdedah dengan panas. Ya, sebab itu Cikgu kata tadi, pengambilan habatus sauda, ya, makanan-makanan yang boleh memanaskan dalam badan perlu dielakkan. Begitu juga dengan aktiviti, ya, bersauna, acupuncture, elakkanlah, ya. Dan pengambilan suplemen, elakkan, cari dan baca bahan-bahan yang mengandungi bahan-bahan atau ingredient yang mengandungi yang boleh menggalakkan imunisasi. Baca setiap makanan yang kita akan beli, yang kita konsum, yang contohnya makanan-makanan berpaket, kan? Makanan-makanan berpaket atau suplemen berpaket, kita kena baca kandungannya. Tentu sekali lah kita mahu sihat, sebab itu kita mencari suplemen, kita mencari vitamin yang sesuai. Tetapi pastikan kandungan yang terdapat dalam suplemen atau makanan tambahan yang kita perlu ambil itu tidak mengandungi bahan-bahan yang boleh menggalakkan sistem peningkatan imunisasi badan. Ya, itu perlu dielakkan, sangat perlu dielakkan. Sila perhatikan yang itu, kena rajin untuk membaca, walaupun dalam paket itu terlalu kecil. Kalau Cikgu Yani sendiri, Cikgu akan ambil gambar. Kalau Cikgu tidak boleh baca, Cikgu akan ambil gambar pada label tersebut, paket tersebut, kemudian Cikgu akan zoom dan baca. Jadi kita kena kenal pasti. Kita boleh cari dalam Google sekarang, senang kan, kita boleh cari nama bahan itu untuk apa kegunaannya. Jadi kalau maksud bahan itu memang untuk meningkatkan imunisasi, tinggalkan sahaja, tidak perlu. Herba-herba, sebelum ini Cikgu Enyani juga ada makan, mencuba jaya, try and error, Chinese herbs. Ada beberapa herbs yang boleh dimakan. Contohnya Cikgu suka makan sup-sup, kan? Makan sup-sup, Cikgu akan gunakan Chinese herbs yang boleh menggalakkan penambahan darah merah, macam kurma merah, itu boleh, ya. Tetapi Cikgu akan elakkan penggunaan cengkeh, kerana cengkeh itu lebih menggalakkan antibody Cikgu Yani sendiri. Jadi memang Cikgu tidak gunakan cengkeh dalam sup ayam Cikgu. Kalau suplemen yang paling basic yang Cikgu minum ialah Cikgu beli Pati Ayam Brands. Tetapi Cikgu tidak minum hari-hari. Cikgu hanya perlukannya apabila Cikgu berasa terlalu weak dan perlu sangat. Vitamin yang Cikgu Enyani konsum, vitamin B kompleks, ya, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D dan juga kalsium. Itu vitamin D dan kalsium ini biasanya doktor yang bagi kepada cikgu.
Untuk vitamin C dan vitamin B kompleks, cikgu yang akan cari sendiri. Sebab itu ialah vitamin yang biasa yang cikgu konsum untuk mengekalkan kecergasan cikgu lah, untuk bekerja, bergerak. Dan selepas itu memang cikgu akan mengawal masa makan. Masa makan perlu dijaga kerana kita perlu makan ubat kan. Jadi kepada MGS, rajin-rajinkan mencari maklumat, rajin-rajinkan diri mencari maklumat dan cuba bertanya dengan rakan-rakan MGS yang sudah ada pengalaman. Dan jangan juga ambil tips yang Cikgu Enyani ini beri 100% dan kamu gunakannya sebagai tips kamu dan kamu ambil sebagai kamu punya pengetahuan sahaja. Jangan ambil 100% sebagai kamu pun tidak boleh ambil benda yang sama. Tidak. Sebab ini tips adalah berdasarkan badan Cikgu Enyani. Badan kita berbeza-beza. Jadi cuba seperti yang cikgu selalu pesan, cuba catat dan try and error apa yang perlu. Cuma yang cikgu selalu tekankan ialah pengambilan herbs. Herba kepada badan MGS perlu elakkan. Ya, perlu elakkan yang herba yang memanaskan badan dari dalam, yang menggalakkan imunisasi. Itu yang cikgu tekankan. Yang makanan-makanan yang berasaskan peningkatan imunisasi itu cikgu memang tidak galakkan kepada MGS. Terutama sekali kepada MGS yang baru diagnose. 1 hingga 4 tahun proses ini ialah proses remisi, di mana kamu memerlukan masa 1 hingga 4 tahun untuk menerima keadaan dan menerima toleran dengan ubat-ubatan MG. Sebab setiap MGS akan mempunyai dos atau jenis ubat yang berbeza. Ubat yang kamu ambil tidak sama dengan yang Cikgu Enyani ambil. Walaupun kita masih ada kesamaan iaitu mestinon dan prednisolon, tetapi masih ada lagi yang mengambil ubat-ubatan lain untuk kawal MG lain. Macam Cikgu Enyani, Cikgu ialah generalized MG. Jadi ubat Cikgu memang berbeza. Jadi tips ini ialah berdasarkan kepada catatan diri cikgu, ya. Jadi selamat mempelajari badan sendiri, MGS. Terima MG, jangan tolak kerana ia sudah berada dalam badan kita. Kekal bersyukur, kekal gembira. #senyum saja. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi pada video yang akan datang.